Hadirin yang saya muliakan, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tajuk yang dekat di dalam hati saya, dan saya yakin ia juga dekat di hati para habaib dan juga dekat di hati hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Tajuknya ialah tentang ibu dan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman ini kita ada dengar di kalangan para pemuda yang aktif di dalam menulis artikel-artikel di dalam internet, dan di antara tajuk yang mereka huraikan ataupun mereka sampaikan yang bagi saya ia amat mengelirukan. Dan mudah-mudahan dengan huraian yang serba ringkas ini ia dapat menjernihkan kekeliruan kalau ada di antara di dalam hati kita, ataupun ia dapat menghalang kekeliruan tersebut sebelum kita membaca ataupun mendengarnya. Ada di antara pemuda-pemuda sekarang ini, mereka mengeluarkan kenyataan seperti ustaz saya kata mak bapa Nabi adalah kafir, dua-dua dalam neraka. Hadis sahih lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cakap mak dan bapa dia kafir. Ini buat kata peribahasa Melayu, walau disepuh emas lancung, kilat tembaga tampak juga. Bagaimana sekalipun diajar manusia, yang biadab kelihatan juga perangainya. Daripada kenyataan yang kita dengar tadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedih kita rasa jika kita mendengar ada ahli masyarakat umum seperti beliau ataupun yang dewasa menyebut-nyebut menegakkan hujah-hujah seperti itu. Tidakkah mereka sedar atau mungkin dengan keangkuhan mereka bahawa tindakan mereka ini akan menyebabkan ramai ahli masyarakat yang tidak berkeahlian akan mudah terpengaruh, lantas sama-sama mengulangi kalimah yang pastinya akan menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahukah kita sebagai umat Islam Singapura yang mahu dibentuk sebagai masyarakat Islam yang tinggi peradaban dan ilmu, terhitung sebagai umat yang tidak peka dengan apa yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesiapa pun, termasuklah yang menulis ni, akan merasa sedih dan terguris hati kalau orang cakap tentang ibu dan bapa dia. Ya tak? Betul tak? Keburukan apa yang lebih besar daripada kekufuran? Dan kekufuran siapakah yang lebih jelas daripada Abu Lahab, sehingga Allah Ta'ala mencelanya, sehingga celaan tersebut diukir jelas dan terang di dalam Al-Quran. Tetapi apabila sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ada sahabat yang mengungkit-ungkit tentang kekufuran dan penentangan Abu Lahab di hadapan anak perempuan Abu Lahab yang muslimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dan menegur perbuatan itu dengan sabda baginda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, janganlah engkau mencerca mereka yang mati lalu engkau menyakiti mereka yang hidup. Jika begitulah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hal Abu Lahab, bagaimanakah pula jika ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang disebut dan diungkit-ungkit sebagai kufur dan berada dalam neraka? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terguris hati atau merasa disakiti tanpa mengira apapun niat si penuduh?
Lebih buruk lagi jika keadaannya diinsafi bahawa pandangan yang ibu dan ayah Nabi itu kufur adalah tidak benar dan bercanggah dengan pandangan jumhur ulama umat ini. Maka kenyataan tersebut tentulah merupakan satu pendustaan dalam isu yang begitu dekat dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala dan makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Dalam salah satu hadis yang disebutkan, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Muslim, bahawa Nabi SAW bersabda bahawa baginda tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala memohon keampunan bagi ibunya, tetapi diizinkan menziarahi kuburnya. Dalam hadis yang kedua juga pula, hadis yang sahih juga, Nabi SAW diriwayatkan menjawab pertanyaan seorang lelaki tentang nasib bapanya dengan menjawab bahawa bapa lelaki tersebut dan bapa baginda sendiri berada dalam neraka. Walaupun sahih dari segi sanadnya, ma'asyiral muslimin, tetapi jumhur ulama berpendapat bahawa teks hadis-hadis ini tidak boleh difahami secara zahir semata-mata. Dengan hadis, bukan hanya kesahihan sanad menjadi penentuan hukum daripada sesuatu hadis, bahkan terdapat juga kaedah-kaedah tertentu dalam memahami teks hadis itu sendiri yang perlu dipatuhi. Berdasarkan kaedah dalam memahami teks hadis, hadis-hadis yang saya sebutkan tadi sebenarnya tidak mendukung pun kesimpulan bahawa ibu dan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kufur dan diazab. Pertamanya, makna zahir hadis-hadis ini tidak boleh dipegang kerana ia bertentangan dengan nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara ayat-ayat dan hadis yang mensabitkan bahawa Nabi SAW berasal daripada keturunan yang mulia dan terpelihara, seperti ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 219, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa taqallubaka fis sajidin, yang artinya, dan Allah melihat pergerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, At-Tabarani dan Abu Nu'aim, serta dalam tafsir At-Tabari dan juga Al-Qurtubi, berpendapat bahawa ayat ini yang baru saya baca tadi bermaksud bahawa Nabi SAW telah berpindah dari satu sulbi ke satu sulbi di kalangan nenek moyang baginda yang sujud dan yang beriman. Hal ini disokong oleh hadis yang merakamkan bahawa Nabi SAW pernah memuji atau berbangga dengan ibu dan bapanya dan keturunannya, sedangkan adalah tidak wajar Nabi SAW melakukan demikian jika mereka itu syirik dan kufur. Di antara hadis-hadisnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Adi di dalam Al-Kamil dan Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, aku dilahirkan daripada pernikahan yang sah dan bukanlah aku dilahirkan daripada penzinaan. Sejak Nabi Adam alaihissalam sehinggalah aku dilahirkan oleh kedua ibu dan bapaku ini, tiada satu daripada keturunanku yang tercoret dengan karat jahiliah. Maksud zahir hadis-hadis ini juga bertentangan dengan nas-nas Al-Quran berkenaan kaedah bahawa Allah Ta'ala tidak akan mengazab sesuatu kaum sebelum dikirimkan para rasulnya untuk menyampaikan agama yang benar. Di antara banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-15,
wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulan, yang artinya dan tiadalah kami yakni Allah mengazabkan sesiapa pun sebelum kami yakni Allah mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa sebelum kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lagi ada nabi yang diutuskan. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, yang bermaksud kami yakni Allah juga tidak pernah mengutus kepada mereka sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pemberi amaran melarang mereka menerima ajaranmu. Maka kesimpulan yang lebih tepat adalah kedua-dua ibu dan bapa Nabi SAW, sama ada mereka beriman dengan peninggalan risalah rasul-rasul yang terdahulu ataupun tergolong dalam kalangan ahlul fatrah, iaitu mereka berada di zaman yang tiada rasul, menyebabkan mereka secara prinsipnya tidak akan diazab. Ada juga pandangan ulama yang mentakwilkan makna abi dalam hadis yang kedua yang tadi saya katakan tadi. Bila seorang lelaki ni jumpa dengan Nabi, Nabi kata, bapa engkau dan bapa aku dalam neraka. Bermaksudnya bapa di sini ialah kepada Abu Talib ataupun Abu Lahab, bapa-bapa saudara Nabi SAW, bukan Abdullah, bapa baginda SAW. Dari segi bahasa, perkataan bapa bukan hanya ditujukan kepada ayah kandung saja, namun ia juga ditujukan kepada datuk, moyang, ataupun kepada bapa saudara itunya sendiri. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah kamu hadir ketika Yaqub kedatangan tanda-tanda maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu akan sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu, yakni Ibrahim, Ismail dan juga Ishaq, iaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepadanya sahaja. Di sini kita lihat bahawa Nabi Yaqub bapanya adalah Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Tetapi anak-anak Nabi Yaqub kata, kami akan sembah kepada bapa Tuhan bapa-bapamu, dan termasuk Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah pakcik mereka. Jadi perkataan bapa tidak boleh diartikan hanya bapa kandung saja, tetapi boleh juga diartikan sebagai bapa saudara. Jadi jelas daripada apa yang kita sampaikan ini, bahawa perkataan bapa di dalam bahasa Arab bukan hanya tertumpu pada bapa kandung. Ada juga pandangan ulama bahawa kedua-dua hadis riwayat Imam Muslim tadi memang perlu ditakwilkan kerana makna zahirnya bercanggah. Jika ibu Nabi SAW benar-benar kafir, tentu sekali Nabi SAW tidak akan diizinkan Allah Ta'ala untuk menziarahi kuburnya. Bila kita kembali kepada mauizah pada awal tadi, telah disentuh bagaimana mengatakan ibu dan bapa Nabi berada di dalam neraka akan menyakiti Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, menyakiti Nabi dengan apa cara sekalipun adalah jelas diancam di dalam Al-Quran dengan laknat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, serta dijanjikan dengan siksa yang pedih dan hina, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-61, wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabi wal ladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim, yang bermaksud, dan di antara mereka yang munafik ini ada orang-orang yang menyakiti Nabi,
orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Melihat betapa besar kesalahan ini, tidak hairanlah apabila Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz mendengar salah seorang daripada pegawai dia mengatakan bahawa ibu dan bapa Nabi SAW musyrik. Apabila Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz dengar, dia panggil pegawai tadi dan memberikan amaran kepada pegawai dia bahawa dia akan dihukum, dipotong lidahnya, dipotong tangannya dan kakinya, dan akan dipancung kepalanya jika beliau tidak bertaubat. Lalu pegawai itu pun bertaubat, tetapi dia telah dilepaskan dan dilarang memegang apa-apa jawatan sepanjang khilafahnya. Kita boleh rujuk dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir. Al-Imam Al-Alusi, sahibut tafsir Ruh Al-Ma'ani, dia memberi amaran keras. Aku bimbang kekufuran terhadap seseorang yang menuduh ibu dan ayah Nabi SAW kufur. Para ulama kita membela ibu dan bapa Nabi SAW di dalam kitab-kitab mereka, seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Alama Al-Syekh Dr. Ali Jum'ah. Jelas daripada pembahasan yang ringkas ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan kita faham. Jika kita mahu ruang untuk kita mempertahankan keimanan dan terselamatnya ibu dan bapa Nabi SAW yang mulia adalah luas terbentang. Kalaulah sangka baik itu terpuji, maka apakah lagi situasi yang lebih utama untuk kita bersangka baik selain daripada isu yang membabitkan hak kekasih dan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ia juga sebenarnya adalah sangka baik kita terhadap Allah Ta'ala sendiri yang maha kaya, berkuasa untuk meletakkan zuriat kekasih Allah dalam rantaian keturunan hamba-hamba yang terpilih. Tulisan-tulisan seperti ini sangat mengguris hati. Mungkin ada beberapa hikmah dan pengajaran yang perlu diambil. Masyarakat kita, hadirin sekalian, mestilah sangat-sangat berhati-hati dalam memilih kandungan dan mesej pembacaan mereka. Di zaman ledakan informasi ini yang turut menyaksikan informasi agama turut tersebar tanpa kawalan, maka perlulah lebih berhati-hati dalam mempercayai apa yang dibaca dan didengar. Maklumat agama yang keluar di akhbar, terdengar di radio, tersiar di TV dan popular di internet tidaklah semestinya dijamin betul dan benar. Dalam bab agama, janganlah kita malas mengkaji dan memastikan serta berhampiran dengan ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti para habaib yang ada di hadapan kita, seperti para asatizah yang ada di hadapan kita. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ghaus ada di sini, Al-Fadhil Ustaz Azmi Rabbani ada di sini, dan juga ma'asyiral para asatizah yang ada di hadapan kita. Belajar dengan mereka, duduk dengan mereka, buka kitab di hadapan mereka. Janganlah kita hanya dengar daripada orang-orang yang bukan layak menyampaikan agama ini. Al-afu minkum, saya mohon maaf di atas keterlanjuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, menyelamatkan iman dan juga akidah kita, dan senantiasa menjadikan kita sebagai mereka yang mempertahankan, yang memuliakan, mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.